A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat, terus bersemangat untuk menimba ilmu pengetahuan. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung dalam bahagian yang kedua untuk format pentaksiran UTQH, tertumpu kepada UTQH kertas 2 untuk tilawah Al-Quran berdasarkan buku format SPM yang dikeluarkan oleh Lembaga Periksaan Malaysia. Jadi terlebih dahulu pelajar sekalian, saya ucapkan selamat datang ke Miunar Channel. Di sini ada video-video berkaitan dengan PDP Pendidikan Islam, Al-Quran, Zikir dan aplikasi. Jadi pelajar boleh tengok di bahagian video, ya, pelajar boleh scroll ke bawah, kemudian pergi ke bahagian playlist. Di sini ada beberapa bahan video yang berkaitan dengan PDP tingkatan 5 sehinggalah tingkatan 1, dan ada playlist daripada khusus berkaitan dengan UTQH, KSSM untuk SPM, dan juga teknik menjawab soalan. Jadi pelajar boleh explore di channel inilah. Terima kasih bagi yang dah subscribe channel ini untuk terus mendapatkan video-video akan datang. Okey, baik pelajar sekalian, kita akan teruskan dengan perbincangan. Terlebih dahulu sedikit terlihat daripada penerangan sebelum ini, pendidikan Islam kertas 1 dan kertas 2 UTQH. Pelajar boleh melihat link di atas untuk lihat video penerangan bahagian yang pertama. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan dengan penerangan kertas yang kedua. Soalan pertama, tilawah Al-Quran. Yang kedua, hafazan. Yang ketiga, hafazan. Dan yang keempat, bacaan hadis. Jadi hari ini tertumpu kepada tilawah Al-Quran. Antara ketiga-tiga bahagian ini, tilawah, hafazan dan hadis, tilawah membawa markah yang paling banyak, iaitu 50 markah. Jadi kita lihat bagaimana untuk nak dapatkan 50 markah ini dan bagaimana pembahagiannya. Terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama, bacaan. Yang kedua, tajwid. Dan yang ketiga, fasih. Okey, bacaan pelajar sekalian. Sini 20 markah. Tajwid 20 markah. Dan kefasihan bila membaca 10 markah. Okey, ini pembahagiannya. Bacaan apa yang ditumpukan, ataupun kita lihat terlebih dahulu pembahagian markah. Yang pertama, cemerlang. Yang kedua, baik. Dan yang ketiga, peringkat markah di sini adalah memuaskan. Okey, cemerlang 14 hingga 20 markah. Baik 7 hingga 13 markah. Memuaskan 1 hingga 6
markah. Jika boleh, pelajar target di bahagian cemerlang ini, 14 hingga 20 markah. Untuk tajwid cemerlang, kategori markah yang kita akan dapat 14 hingga 20 markah sama dengan bahagian bacaan, baik, 7 hingga 13 markah, dan memuaskan, kita akan dapat hanya 1 hingga 6 markah per 20. Untuk fasih, cemerlang, 7 hingga 10 markah, baik, 4 hingga 6 markah, dan memuaskan mendapat 1 hingga 3 markah. Seterusnya, aspek yang akan diuji dalam bacaan. Pertama, makhraj. Okey, yang kedua, baris fathah, baris atas. Yang ketiga, baris dhammah. Jadi pelajar dapat mengenal pasti bila membaca dan bila bertemu dengan huruf yang berbaris atas, berbaris depan, berbaris kasrah, berbaris sukun mati, dan juga akhirnya berbaris syaddah ataupun sabdu. Jadi perhatikan bacaan-bacaan ini mestilah mengikuti baris-baris yang akan dinilai dalam aspek bacaan. Seterusnya, aspek tajwid. Antara yang akan dinilai adalah isti'azah, bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah. Kemudian yang lain antaranya hukum mim sakinah, hukum nun sakinah, hukum tanwin, dan lain-lain lagi yang akan dinilai dalam aspek tajwid. Dalam aspek kefasihan, melihat dari aspek lancar, jelas, dan intonasi. Selain daripada lahjah Arab dan menepati makhraj huruf. Seterusnya kita lihat dengan lebih terperinci elemen pemarkahan. Tilawah Al-Quran. Untuk makluman semua, ayat tilawah Al-Quran tingkatan 4 ada 4 ayat bacaan. Okey, yang ni semua tingkatan 4 ni. Okey, pelajar boleh melihat playlist di bahagian description di bawah untuk melihat contoh bacaan ayat tilawah tingkatan 4. Dan tingkatan 5 ada 2 ayat tilawah tingkatan 5. Okey, yang ni. Okey, untuk aspek yang pertama dalam kategori bacaan, 20 markah. Makhraj huruf. Okey, ini dah diterangkan tadi. Membaca ayat Al-Quran dengan betul, tepat dan sempurna, pelajar akan mendapat 14 hingga 20 markah cemerlang. Membaca ayat Al-Quran dengan betul dan tepat pada sebahagian aspek sahaja, jadi pelajar hanya mendapat
7 hingga 13. Baik. Tadi cemerlang. Membaca ayat Al-Quran dengan tidak tepat pada sebahagian aspek. Ada yang pelajar tidak mengikuti, tersalah baris dan sebagainya, tersalah baris dhammah. Satu saja. Jadi pentaksir akan memberikan markah baik ataupun memuaskanlah. Ia bergantung pada pentaksir. Memuaskan 1 hingga 6 markah seperti mana yang diterangkan tadi. Kemudian yang kedua, aspek tajwid. 20 markah. Pertama, hukum isti'azah dan basmalah. Cemerlang 14 hingga 20. Okey, kita tengok di sini dulu. Membaca ayat Al-Quran dengan keseluruhan hukum tajwid betul semuanya. Jika berjumpa dengan hukum tajwid ini, pelajar membaca betul, tepat dan sempurna, jadi cemerlang. Membaca ayat Al-Quran dengan sebahagian besar hukum tajwid betul dan tepat. Tadi sempurna. Kategori baik. Membaca ayat Al-Quran dengan sebahagian kecil hukum tajwid yang betul, memuaskan. Untuk kefasihan, 10 markah. Apa kriterianya untuk cemerlang? Pelajar dapat membaca ayat Al-Quran dengan betul, tepat dan sempurna. Cemerlang. Membaca ayat Al-Quran dengan betul dan tepat pada sebahagian aspek sahaja. Jadi baik. Membaca ayat Al-Quran dengan tidak tepat pada sebahagian aspek. Okey. Jadi memuaskan dalam aspek fasih. Tadi aspek tajwid. Yang pertama tadi bacaan. Bagi aspek ataupun bagi kategori yang pertama bacaan, pelajar pastikan membaca baris yang betul. Sebutan asas makhraj huruf hijaiyah yang betul, tepat dan sempurna. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la ta'kulu amwalakum. Ya, pastikan betul baris-barisnya. Ya, jika huruf ini perlu dimatikan, jadi matikanlah. Ta'kulu. Jika dhammah, perlu baca dhammah ataupun baris depan. Kulu. Jika wala, jangan baca wila. Ya. Jadi akan menjadikan pelajar mendapat markah selain pada cemerlang lah. Kalau boleh kita target cemerlang. Seterusnya membaca ayat Al-Quran dengan bertajwid. Yang pertama, hukum isti'azah dan basmalah. Dalam buku teks dah diterangkan ataupun dah ditulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat tingkatan 4. Ini ayat tingkatan 5. Okey, pelajar mulakanlah bacaan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah. Basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Baca pada ayat Al-Quran pada permulaan sahaja, berada di ayat hafazan. Jadi dianjurkan pelajar baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus saja membaca ayat. Ya, mengikut buku teks. Kerana semua ayat-ayat ini, ayat tilawah tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini, 6 ayat ini, dalam surah yang dipaparkan ini, tidak bermula dengan ayat yang pertama dalam surah berkenaan. Jadi boleh saja kita mula A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus membaca ayat yang berkenaan. Kemudian yang kedua, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Contoh, okey di sini. Ini yang kedua.
ilal hukami. Okay, alif lam ni. Ni alif lam qamariyah. Mesti baca betul. Kemudian seterusnya alif lam syamsiyah. Okay, kat sini. Nombor 2. Wa gharrathumul haya. Okay, ni qamariyah. Hayatud dunya. Tud dunya. Ni alif lam syamsiyah. Kerana tud dunya terus diidghamkan bacaan kepada dal. Alif lam ni tidak disebutkan. Kalau al-qamar, alif lam qamariyah, disebutkan alif lam ni hilal. Lam ni disebutkan hilal. Okay, yang ketiga wajibul gunnah. Wajibul gunnah contoh. Jadi pelajar boleh hantar rakaman bacaan pelajar sekalian kepada ustaz dan ustazah yang mengajar. Jadi ustaz dan ustazah akan semak bacaan pelajar sekalian. Contoh wajibul gunnah di sini. Okey, nombor 3. Wa qala innani. Dia mesti 2 harakat. Tak boleh baca wa qala innani. Mesti wa qala innani. Okey, kemudian nombor 4. Pembukaan surah. Ke-6 surah ini tiada pembukaan surah seperti alif lam mim dan sebagainya. Fawatihus suwar. Kemudian yang ke-5, nun sakinah dan tanwin. Okey, contoh yang ke-5 di sini. Ini pelajar boleh tengoklah di ayat-ayat yang lain. Ada banyak ya, nun sakinah ni. Mimman da'a. Nun mati bertemu dal. Okey, ni nun sakinah. Aifa hakiki. Kemudian salihan waqa. Ni tanwin. Okey, ni yang ke-5. Contoh salihan waqa. Idgham ma'al gunnah. Okey, kemudian yang ke-6, mim sakinah. Hukum mim sakinah. Contoh di sini. Ini nombor 6. Min qablikum. Ni nun mati tadi. Qablikum sunanun. Mim mati bertemu dengan selain pada mim mati dan ba. Maka di sini izhar syafawi. Mesti jelas huruf sin ni. Qablikum sunanun. Qablikum sunanu. Kemudian yang ke-7. Mad silah. Okey, mad silah ni ada 2 lah. Pertama qasirah. Kedua tawilah. Jadi mana mad silah ni pelajar sekalian? Contoh. Okey, mad silah di sini. Nombor 7. Wa zakkir bihi. Okey, kita baca bihi masih 4 ataupun 5 harakat. Ni ha dhamir. Okey, wa zakkir bihi an. Okey, dia ada tanda panjang kat sini Ni mad silah. Yang ke-8 mad lazim. Mad lazim ni ada 2. Pertama mad lazim harfi. Kemudian mad lazim kalimi. Jadi dalam ayat-ayat ni tak ada mad lazim harfi. Mad lazim kalimi. Apa contoh mad lazim kalimi dalam ayat-ayat ini? Okey, di sini Okey, ini nombor 8.
أجعلتم سقاية الحاج حاج وعمارة okay, ni حاج ni mak lazim kalimi musaqqal. Okay, boleh rujuk ustaz dan ustazah anda. Kemudian yang ke-9, qalqalah. Okay, yang ke-9 qalqalah. Qalqalah ni ada dua lah. Okay, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Huruf dia qaf, ta, ba, jim, dal. Jika qaf, ta, ba, jim, dal ini berada di pertengahan ayat, maka kita baca dengan qalqalah sughra. Okay, mana contoh qalqalah? Okay, contoh qalqalah di sini. Antara contoh nombor 9. Watud'lu. Dia qalqalah tapi baca sughra. Bukanlah watud'lu. Dia hanyalah watud'lu. Dia huruf qalqalah tapi berada di pertengahan. Okay, nombor 9. Kemudian nombor 10. Hukum bacaan ra. Okay, hukum bacaan ra secara ringkas saja ada dua. Pertama, tafhim yang dibaca tebal. Kemudian tarqiq yang dibaca nipis. Okay, pelajar boleh rujuk link di atas untuk penerangan saya dalam hukum bacaan ra ini dalam bahagian penilaian. Dalam video penilaian daripada buku teks berkaitan dengan tajuk ini. Okay, senang saja, tebal. Bila mana ra tu baris atas dan baris depan. Ini basic dia. Bila kita baca nipis, bila mana ra tu baris bawah. Ini hukum bacaan ra. Mana contohnya belajar sekalian? Bacaan ra. Okey, contoh di sini. Okey, ini nombor 10. Litakulu fariqam. Kira ni baris bawah. Maka kita baca dengan nipis. Fariqam. Okay, mana yang contoh ra baca tebal? Okay, fariqam ni nipis. Okay, ni pun nipis. Wazari lazi. Okay, ni 10. Okay, contoh baca tebal bila mana ra ni baris atas. Ni baris bawah. Fariqan baris bawah. Wazari pun baris bawah. Okey, di sini. Kini nombor 10. Lita'arafu. Rafu. Baca tebal. Sebab dia baris atas. Ra ni baris atas. Lita'arafu. Okey, selesai. Kemudian tanda waqaf 11. Tanda waqaf, pelajar perhatikan di mana kita nak berhenti ada tandanya. Antara contoh tanda dia. Okey, kat sini satu. Ni qaf lam ya. Kemudian kat sini sod lam ya. Kemudian di sini jim. Okay, jim kecil. Okay, jika berjumpa dengan qaf lam ya ni, lebih baik berhenti. Ni. Jika sod lam ya, lebih baik sambung. Ni lebih baik berhenti, lebih baik sambung. Jika berjumpa dengan jim ni, nak berhenti boleh. Okey, nak sambung pun boleh. Pilihan. Jadi contoh kat sini. Okey.
yu'khaz min haula. Okey, jangan kita sambung sebab dia lebih baik berhenti. Okey, bila jumpa yu'khaz minha ni, kita berhentilah kat sini. Okey, sebab lebih baik untuk kita berhenti. Kemudian sod lam ya ni, bima kasabu lahum. Kita teruskan. Nak berhenti boleh tak? Boleh, tapi lebih baik sambung. Kemudian jim ni kita berhenti boleh, nak sambung boleh. Jika milih untuk berhenti, wa qabaila lita'arafu ni ibtida'. Kita mulakan bacaan. Okey, ibtida' nombor 12. Contoh ibtida'. Dan kemudian yang seterusnya, yang ketiga ni, membaca ayat dengan fasih, lancar, sebutan jelas, intonasi baik, lahjah Arab. Bacalah dengan lahjah Arab. Contoh, wazaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban. Ya. Kita dengarlah bacaan-bacaan contoh daripada ustaz-ustaz anda. Kemudian menepati makhraj huruf. Jika kurang daripada aspek ni, markah akan turunlah. Kebaik 4 hingga 6. Memuaskan, kurang menepati lahjah Arab. Okey. Jika intonasi kurang memuaskan, tidak menepati lahjah Arab, ya, lahjah Melayu yang kita baca, tidak menepati makhraj huruf, turunlah markah kepada memuaskan. Jadi sekadar itu saja untuk bahagian ini. Diharapkan membantu pelajar untuk membaca ayat tilawah yang merupakan markah paling tinggi berbanding ayat hafazan dan bacaan hadis. Jadi tumpukan betul-betul bila mana membaca ayat-ayat ini untuk tujuan latihan. Ya, jika pelajar tak boleh nak baca, boleh saja tulis dalam bahasa Melayu, tulisan Rumi. Contoh wala, W-A-L-A. Tapi sewaktu pentafsiran tak boleh bawa lah. Ya, kita mesti membaca daripada ayat yang ditunjukkan sebegini kepada kamu sewaktu pentafsiran itu nanti dalam bahasa Arab ini, dalam kalimah Arab ini. Yang sebagai latihan boleh. Jadi pelajar boleh melihat mana-mana contoh bacaan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.